السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رسم في صفحات المصنوعات قواطع الدلائل وفرق بمحكم الآيات البينات بين الحق والباطل الموجود بلا بداية فلم يزل أزليا أوليا وهو الأول وهو الآخر بعد كل زائل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Syifaul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini berkaitan ataupun tajuk yang kita nak bincangkan berkaitan tentang kelebihan iman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula hadnya itu sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan mandi janabah yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Iman itu ianya ada lebih dan ada kurang, ada lebih dan tiada kurang dalam kitab kita ni. Ini ada lebih dan tiada kurang adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jumhur ulama menyatakan bahawa iman ada naik dan ada berkurang dan kita akan bahaskan sebentar lagi. Adapun pandangan pengarang kitab kita ini, bermula iman itu tiada lebih ia dan tiada kurang. Mana dia berpandangan bahawa iman itu dia tidak ada lebih dan tiada kurang. Ini ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dan bagi iman itu ada hadnya. Ada hadnya. Jika kurang ia pada had itu kurang ia, dan jika lebih pada had itu lebihlah ia. Jadi dia macam kontra. Kata tak ada lebih, tak ada kurang. Tapi kalau dia lebih jadi lebih, kalau kurang jadi kurang. Seolah-olah pengarang kitab kita ni tak konsisten dari sudut pandangan. Kalau mengikut pandangan mazhab Hanafi, iman ini tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Yang lebih itu ialah taat, yang kurang itu ialah maksiat. Adapun mazhab Asy'ariyah, dia ada lebih dan ada kurang, dan kita akan bahas sebentar lagi. Sambung pada malam ini, bermula hadnya itu sembahyang. Dia kata had iman itu batasannya ialah sembahyang. Jadi kalau orang tak sembahyang, maka dia tidak ada iman. Sembahyang ialah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah aku sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Maka menerusi riwayat-riwayat yang sahih, mempunyai sanad yang sahih, sehingga Nabi SAW sembahyang ini iaitu mesti dilakukan dengan perbuatan, sebagaimana yang telah
kita bahaskan pada pengajian yang lepas, kalimah syahadah dia iaitu asyhadu an la ilaha illallah, ini berbentuk iman, iaitu kebatinan, berbentuk batin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu zahir. Maka tidak sempurna iman kalau sekadar batin saja tanpa ada zahirnya. Contohnya dia batinnya semayang tapi zahirnya tidak semayang, tidak sempurna. Oleh sebab itu kalimah syahadah digabungkan dengan dua, asyhadu an la ilaha illallah, itu ghaib yang kita tak nampak, itu memberi maksud batin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Rasulullah nampak, maka dia zahir. Batin dengan zahir perlu digabungkan. Maka mereka yang tidak salat dengan perbuatan, dia kata di dalam hati dia semayang, maka tak sempurna syahadah dia, tak sempurna syahadah. Adapun dia kata apa guna semayang kalau semayang itu lalai? Orang tak semayang lagi lalai lah. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang semayang. Semayang macam mana? An salatihim, keadaan mereka ini kata di dalam semayang, an salatihim sahun, ini an itu memberi maksud sudah masuk waktu dia tak solat. An ini memberi maksud jauh, sudah masuk waktu dia tak solat, ataupun sudah keluar waktu baru diqadakkan semayang. Ini mana an. Kalau Allah berfirman fi salatihim sahun, betul, orang yang semayang dia lalai masuk neraka. Di dalam bahasa Arab ini an maksud lain, fi maksud lain. Contohnya al-ma'u fil kub, air di dalam gelas. Mana air itu betul dalam gelas? Al-ma'u anil kub, air itu daripada gelas. Maknanya an ini makna jauh, tak ada dalam gelas. Ayat Quran sebut fi ke sebut an. An salatihim sahun. Jadi sebab itu mereka yang tak memahami dalam kaedah bahasa Arab suka berceramah, apa guna semayang kalau lalai? Ni semayang ni tak kenal Tuhan, macam dia seorang kenal Tuhan. Ni solat tak, solat ni tak khusyuk, entah khusyuk lah. Apa maksud khusyuk? Al-Imam Al-Ghazali menyebut apa makna khusyuk dalam semayang. Imam Ghazali menyebut khusyuk dalam semayang iaitu menjaga segala rukun, menjaga sunnah ab'ad dan menjaga sunnah hay'ah, itulah khusyuk. Nak khusyuk macam mana lagi? Kalau khusyuk sampai tak tahu rukun, dia semayang dia khusyuk, ingat Tuhan, sampai tak tahu rukun, tak tahu yang mana sunnah ab'ad, tak tahu rakaat berapa, itu khusyuk. Apa makna khusyuk? Khusyuk ialah dia menjaga sungguh yang rukun, yang mana sunnah ab'ad, yang mana sunnah hay'ah, dia jaga sungguh. Itu orang khusyuk. Dia khusyuk membaca, dia baca dengan tertil. Itu khusyuk. Bukan mana khusyuk ni sehingga langsung tak ingat yang mana rukun, berapa rakaat dah sekarang, apa bacaan dalam semayang. Ini khusyuk. Ini salah. Dalam mentafsirkan khusyuk pun tak tahu. Mereka dapat ilmu laduni. Macam mana ilmu laduni kalau tak ada ilmu asas? Nabi SAW yang diberikan oleh Allah wahyu. Nabi Allah Khidir, kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Bustanul Arifin, Al-Khadir waliyun am nabiyun. Khadir, Nabi Allah Khadir, kita sebut Khidir, bahasa Arab Khadir, bacaan betulnya adalah Khadir, bukan Khidir. Nabi Allah Khadir sebab kalau kawasan itu, contohnya dia datang Melaka, tak hujan, terus turun hujan, terus jadi hijau semua, itu Khadir. Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nabi Allah Khadir alaihi salam, ada ulama kata dia Nabi tetapi bukan Rasul, maka ilmunya diberikan oleh Allah melalui wahyu. Wahyu. Kita ni Nabi ke? Kita Nabi? Kita bukan Nabi. Kita mesti melalui dengan
pembelajaran. Innamal ilmu bitta'allumi. Kalau kita pun tak tahu apa beza fi dengan an, macam mana kita kata kita ada ilmu laduni? Kata-kata orang sekarang lah, ilmu laduni dari sudut mana laduni? Entah an fi pun tak tahu beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya hendak ke duyung. Dia kata saya hendak dari duyung. Macam mana? Orang ni cakap kan, sepatutnya saya hendak pergi ke duyung. Ke ila, ana uridu an azhaba ila duyung, nak pergi ke duyung. Tapi dia cakap saya mau pergi dari duyung. Macam mana Jeffrey? Betul kan? Mana bahasa tak betul, dia tak tahu bahasa. Begitulah tiba-tiba kita dengar orang hurai, apa guna semayang, tapi dalam semayang dia lalai. Kita tanya fi apa beza dengan an. Kalau itu tak boleh jawab, jangan cakap. Dan tak layak mengajar, sebab dia tidak ada ilmu. Dia menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam had ataupun batasan ataupun lingkungan dari iman itu, mestilah ianya semayang. Kerana kesempurnaan iman ini disebut oleh Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW datang, malaikat bertanya kepadanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Maka di antara tanda orang Islam iaitu al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika, an ta'budallah la tusyriku bihi syai'a, iaitu Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak sekutu baginya. Ini riwayat daripada Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika mana Nabi SAW satu hari barizan linnas fa atahu rajulun faqal ya Rasulullah, bersama dengan para sahabat, tiba-tiba muncul seorang lelaki dan bertanya, ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billah. Dari riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, an tu'mina billahi wa malaikatihi, kamu beriman dengan Allah dan para malaikat, wa kutubihi dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasul, dan beriman pada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadarnya. Dan ditanya apa itu Islam? Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bi syai'a. Riwayat yang lain. Yang sebelumnya an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Riwayat lain. Mana banyak riwayat. Wa tuqimas salah, dan mendirikan semayang al-maktubata, dan mendirikan semayang fardu. Ini kesempurnaan iman ialah orang yang mengiktikadkan kewajipan taat kepada Allah menerusi perbuatan. Tidak sempurna iman sekadar ianya mengiktikadkan adanya Allah, beriman adanya Allah, beriman dengan perkara yang wajib dan mengetahui yang mustahil dan harus, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan, maka tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Oleh sebab itu ulama menyebut kamalul iman, sempurna iman ni mestilah dipraktikkan. Semayang dan berpuasa dan memberi zakat dan naik haji dan mandi janabah. Mandi janabah. Mana orang tak mandi janabah? Janabah, orang yang berjunub. Apa makna junub? Junub makna menjauhkan. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi, iaitu Allah berfirman wal jaril junub, iaitu jiran-jiran yang jauh. Orang yang berjunub mana menjauhkan dirinya daripada beribadat. Sebab kalau dia berhadap besar, maka dia tak boleh semayang. Bila dia berhadap besar, dia tidak boleh baca Quran. Dia berhadap besar, banyak perkara dia tak boleh. Kerana jauhlah ia daripada
atau jauh daripada beribadat. Oleh sebab itu dinamakan junub. Dari sudut bahasa al-junubu bimana al-bu'du, orang yang berhadas, yang memberi maksud ia jauh. Oleh sebab itu perlu dia mandi wajib, mandi wajib begitu. Dan juga janabah, mandi janabah dia kata. Perlu dipraktikkan. Barangkali ada orang mandi janabah tapi tidak sah. Kenapa? Ada lagi benda-benda yang menghalangkan air sampai ke seluruh badan. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, aku berhadapan dengan bulu-bulu dan rambut di badanku ketika mandi wajib seperti aku berhadapan dengan musuh di dalam medan peperangan. Ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mana bila dia nak mandi wajib, betul-betul dia yakin air ni sampai. Karena Nabi SAW bersabda, inna likulli sya'ratin janabatan fabulluha. Sesungguhnya setiap helai rambut, setiap helai bulu yang ada pada badan kamu dikirakan berjanabah, maka hendaklah disampaikan air, hendaklah dibasahkan. Fa in lam taf'al yuf'alu kaza wa kaza finnar. Sekira kamu tidak lakukan, dilakukan kamu begini-begini dalam neraka. Mana pastikan, kalaulah dia menggunakan dai rambut contohnya, adakah dai rambut itu air boleh sampai ke pangkalnya? Ni ramai orang dai rambut, rambut warna perang dan sebagainya, adakah ianya boleh menghalangkan air ataupun tidak? Kalau dia menghalangkan air, maka mandi wajib tidak sah. Bila mandi wajib tidak sah, dia bersemayam pun tak sah. Jadi kalau dia semayang pun tidak sah, nak mengerjakan umrah tak sah, puasa habis semua. Kalau dia bermula daripada mandi wajib tak sah, habis semua. Begitu. Tangan contohnya berkuitek, pakai kuitek merah sana, macam-macam, ada yang warna merah, ada yang warna sebagai warna berkilat. Kalau ia menghalangkan air, walaupun dia pakai tina cucikan balik, betul yakin? Kalau tak yakin ataupun ada lagi sedikit yang menghalangkan air sampai, mandi wajib tidak sah. Bila mandi wajib tidak sah, semua habis tak sah. Habis semua tidak sah gitu. Oleh sebab itu ditekankan berkaitan tentang mandi wajib gitu. Mandi wajib. Apatah lagi kalau bertetu. Sekarang tetu sana tetu sini, yang disebut dalam bahasa Arab al-washmu. Hukum asal mereka yang bertetu semayang ni tak sah, kerana ia menanggung najis. Karena bila dia tetu masuk dalam ni, darah ni akan jadi beku, dan darah ini dikirakan zahir kerana dia sudah beku dan dia menanggung najis. Semayang dia tak sah. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, la'anallahu wal washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang bertetu dan orang yang tolong tetukan. Bila Allah laknat, maka jauh daripada rahmat Allah. Bagaimana kalau dia sekarang ni baru sedar, dah bertaubat kepada Allah, penuh badan dengan tetu. Kalau nak buat, nak hilangkan mudarat kerana terlampau banyak, belakang lagi, depan, terlampau banyak tetu, ataupun kos yang begitu tinggi, ulama kata semayang hukum tak sah. Tapi semayanglah juga mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa dia, dan minta Allah terimakan solat dia, kerana dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dia jahil. Ataupun contohnya, dia bertetu ni bukan kehendak dia. Macam negara-negara Mesir, kepercayaan orang Mesir dulu-dulu, kalau anak ni demam, jumpa Tok Bomo dia suruh tetu. Tetulah sini. Bentuk contohnya color. Bentuk color jengking. Apa maksudnya? Mana bila color jengking ni, bila datang penyakit dia sengat, habis mati. Begitu. Ada zaman dulu di Mesir, sebab dia tak ada kad pengenalan. Orang Mesir ramai takut anak berjalan-jalan hilang. Untuk mengenalkan identiti anak dia, inilah tetu. Contohnya di Mesir, ada orang ni kalau dia agama
Kristian, Masihi, dia tattoo, ada cross dia kat tangan ni, ada salib dia. Ada yang kecil dan ada yang besar. Paling kurang pun dia ada kecil saja, dia ada salib. Contoh dia nak masuk Islam, macam mana salib dia ni, yang dia bertattoo, memang tattoo betul. Orang Kristian sana tattoo ada salib kat tangan dia. Sama ada di sini ataupun di sini. Paling masyhur sini. Jadi oleh sebab itu di Mesir kita boleh kenal dia Kristian ataupun tidak, sebab dia tattoo. Ataupun dia tattoo panjang daripada sini. Di sini. Di sini dia panjang. Contoh dia masuk Islam macam mana? Nak hilangkan payah, kos yang tinggi ataupun mudarat bagi dia, mohon pada Allah Taala supaya Allah ampunkan dosa. Guru saya dulu di Mesir, alim. Dia profesor mengajar kuliah Al-Quran. Bila dia mengajar, dia akan tutup tangan dia. Saya pun selalu tengok tangan dia. Tengok tangan dia. Tu. Ketika mana Profesor Dr. Judah Mahdi meninggal dunia, maka beliau mengambil alih, membawa zikir tawajjuh hawajigan, iaitu tawajjuh, iaitu bagi tarekat Naqsyabandiyah malam Jumaat. Contoh macam malam ni kita ada tawajjuh nama dia, menggunakan batu. Ada khalifah batu. Syekh Judah Mahdi kalau tiada, dia lah ambil alih gitu. Doktor ni ambil alih. Dia ambil alih untuk bawa tawajjuh, menggunakan dalam tarekat Naqsyabandiyah. Mula Fatihatul Syarifah, kita mula ya musabbibal asbab wa ya qadiyal hajat, muqaddimah semua ni mengikut, dan berzikir ni berdasarkan batu. Batu ada kat tangan kita. Al-Ikhlas Asy-Syarif, maka kita baca qul huwallahu ahad. Kalau bagi 10 lah. Kemudian ulang balik Al-Ikhlatus Syarif kita baca. Kemudian baca contohnya Alam Nashrah. Kemudian baca permulaan suratul Fatihah Al-Fatihah Syarifah. Dia zikir Naqsyabandi, dia diam, dia tak bising, senyap je. Itu dalam tarekat Naqsyabandi. Bila Tuan Syekh ni bawa, doktor ni, saya lalu tengok tangan dia. Saya kata macam mana bawa zikir, tangan pun bertattoo. Mula-mula saya sampai lalu saya ikut, apa doktor ni bertattoo. Mungkin dia boleh baca hati saya kan. Dia cakap, Syukri, saya tattoo ni bukan saya sendiri buat. Dia kata masa dulu kanak-kanak, dia ceritalah zaman Mesir dulu. Zaman Mesir dulu, bukan zaman macam Mesir sekarang ni, zaman Mesir dulu. Doktor ni pun dah tua dah. Zaman Mesir dulu, ini adalah merupakan identiti mereka untuk mengenal anak-anak di kampung. Koko hilang, apa tanda anak kamu? Tu ada tattoo kala jengking, kata begitu. Dan juga saya tengok di Mesir yang amalan-amalan dahulu begitu juga. Kalau dia sakit berpanjangan, sakit, jumpa Tok Bomo, dia suruh tattoo. Ada bentuk ular, ada bentuk kala jengking, ada macam-macam. Saya pun tanya apa sebab macam ular ni kalau dia patuk bisa tu terus habis. Pada kalau datanglah virus tersebut, dia patuk mati habis. Tu kepercayaan dia. Tu kepercayaan, bukan Malaysia je. Di negara Mesir ni lagi banyak. Mesir, tukang sihir pun terkenal Mesir. Zaman Firaun tukang sihir. Berapa ramai sampai sekarang dia terus masih lagi ada mewarisi benda tersebut. Berpuja semua di kampung memang ada. Nama dia orang bomo di sana. Sana lagi ramai tukang sihir. Firaun, tukang sihir Firaun. Nabi Allah Musa, dua ada. Yang warak pun ada, yang teruk pun ada sana. Dua-dua ada di Mesir ni. Itu kelebihan Mesir. Ngaji Mesir, kitab ada. Yang betul pun ada, yang sesat ada. Gitu. Kalau pergi Saudi, kitab terhad. Mesir, semua kitab ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kitab-kitab. Oleh sebab itu tekankan di sudut mani janabah, kerana jangan ada sehelai bulu pun dalam badan ni. Kalaulah ada benda yang menghalangkan air sampai, maka sembahyang mandi janabah tidak sah. Mayang pun tak sah. Mayang pun tidak sah. Dan seterusnya lagi,
Maka barang siapa melebihkan pada kebajikan, nasib lebihlah kebajikannya. Barang siapa melebihkan hatinya pada kebajikan. Kalau hati ni, dia tulis sini, memayahkan hati, mana bersungguh-sungguh hati dia melakukan kebajikan. Memayahkan hati mana bersungguh-sungguh hati dia melakukan kebajikan, maka Allah tambahkan kebajikan dia. Apabila iman ini sudah mantap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, ke atas mereka ni, zadathum imana, iman dia akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Ini orang yang beriman. Iman ini memberi maksud membenarkan bahawa Allah itu adalah ilah dia, Allah itu adalah Tuhan dia, dan Allah tidak mengambil apa-apa manfaat daripada kita. Kita nak solat ke tak solat, orang semua hamba-Nya tak solat, adakah menggugatkan kedudukan Allah? Dah amat tak betul lah orang kata. Ada setengah orang ceramah ni, Allah sayang kita, dia nak kita semayang. Bila dia kita semayang, maka bertambahlah kemuliaan Allah. Kita semayang ke tak semayang, Allah tidak akan mengurangkan martabat Allah, sebab Al-Ghani. Kalau kita mengkaji tauhid, Allah bersifat istighna. Antumul fuqara'u ila Allah, kamu itu yang fakir kepada Allah, sedangkan Allah itu ialah Al-Ghani. Allah ialah Ghaniyul Hamid. Kalau kita kata Allah mengambil manfaat daripada makhluknya, maka Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu sebab kalau kita tak tahu ilmu tauhid, kita mengajar, kita jadi sesat. Kita sesat. Orang yang mengaji juga jadi sesat. Allah tidak akan mengambil manfaat. Oleh sebab itu disebut di dalam kitab yang terkenal di Nusantara ni, Aqidatun Najin. Dan kita Aqidatun Najin menghuraikan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Adakah melainkan untuk menyembah aku? Kalau lam itu memberi maksud lam li ta'lil, memberi maksud untuk menyembah aku. Kalau hamba Allah tak sembah Allah, lam ni dalam bahasa Arab banyak. Ada makna lam memberi maksud kerana, ada lam ni memberi maksud fi'amar, lam ini ada memberi maksud lam lil aqibah, makna kesudahannya. Lam ni banyak makna, banyak makna. Jadi ulama tauhid menyebut, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan sepatutnya menyembah Allah. Lam tu lam lil aqibah was sayrurah, akibatnya, kesudahannya, kejadiannya ini ialah menyembah Allah. Kalau tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, mana kalau tak sembah, adakah tergugat kebesaran Allah? Adakah tergugat kemuliaan Allah? Tak. Allah tidak mengambil manfaat pada kita. Allah tidak akan mengambil manfaat. Ini dari sudut tauhid. Ini disebut secara panjang dan dibahaskan menerusi kitab Aqidatun Najin, Syekh Tuan Minal kita telah membahaskan begitu panjang supaya kita tak salah di sudut menterjemahkan ayat Quran, kerana dengan terjemahan kita itu kita pun jadi salah. Begitu. Hendaklah merujuk kepada tafsir. Contohnya telah diuraikan oleh Al-Imam As-Sawi dalam kitab Syarah Tafsir Jalalain, dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, dan seterusnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli telah membahaskan begitu panjang dalam tafsir Jalalain. Dua orang Jalal yang mentafsirkan Quran ni membahaskan lam itu lam apa dia. Lam tu lam
apa dia? Adakah lam kerana ataupun lam ni maksud lain? Sepakat ulama nyebut al-lamu hiya lam al-aqibah was-sayrurah. Mana? Wal-aqibah was-sayrurah. Mana sepatutnya, selayaknya, kesudahannya ialah hendaklah dia menyembah Allah kerana Allah telah menjadikan dia dengan begitu nikmat yang begitu banyak. Gitu. Dan seterusnya, orang yang beriman ini membenarkan bahawa sesungguhnya Allah itu ilah yang sebenar. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dan Allah telah mengutuskan para rasulnya. Allah lah yang menghidupkan orang mati. Allah menghidupkan makhluknya yang meninggal. Mana dah mati, besok Allah bangunkan. Allah berkuasa segalanya. Dan apabila dia beriman, beriman dengan kebesaran Allah, beriman dengan segala perintah Allah, beriman dengan meninggalkan segala larangan Allah, dan sabar di atas segala hukum-hukum Allah, bersyukur dengan segala nikmat Allah, sentiasa mengharapkan dan menagihkan rahmat daripada Allah dan keampunan, dan merasakan rindu dan begitu rindunya kepada Allah, dan redha segala ketentuan Allah, dan ikhlas ketika beramal, dan benar dalam keadaan tersembunyi ataupun nyata. Ini dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, bila dia sanggup menyusahkan dirinya melakukan kebaikan, maka Allah tambahkan kebaikan. Contoh, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambahlah imannya, bertambah kebaikannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Dan barang siapa mengurang ia daripadanya, mengurangkan ia daripadanya, dan saya kuranglah daripadanya. Kalau dia kurang, mana hati dia ni, tak bersungguh-sungguh melakukan ibadat, maka berkuranglah iman dia. Berkurangnya iman ni kerana tak malas beribadat. Dan ada ulama kata kurangnya iman disebabkan ianya melakukan maksiat kepada Allah. Maka iman tu menjadikan dianya berkurang, menjadikan ianya berkurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah SAW, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah SAW, beritahulah kepadaku tentang Islam. Qaulan, satu perkataannya, la as'alu, aku tidak akan bertanya lagi soalan ni kepada orang lain. Qala qul amantu billah summa istaqim, ucapkanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah, summa istaqim, dan hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah. Mana mereka yang mengucap kalimah syahadah, mereka yang beriman kepada Allah, tidak dikirakan sempurna iman melainkan dia istiqamah. Melainkan dia istiqamah. Istiqamah ini, istiqamah ke atas sesuatu yang menghampirkan kepada Allah. Istiqamah dalam melakukan sesuatu yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak istiqamah, maka tidak sempurna ya. Sebab dalam hadis itu menyebut amantu billah summa istaqam, summa istaqim, iaitu hendaklah qul, katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah, summa istaqim, kuma istiqamah. Istiqamah dengan salatnya, istiqamah dengan patuh dengan perintah Allah, berpuasa, mengeluarkan zakat, amal ma'ruf, nahi munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang istiqamah ini dalam Al-Quranul Karim dalam surah Fussilat ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata rabbuna Allah, ini tauhid, ini iman dia. Summa istaqamu, kemudian istiqamah.
tatanazzalu alaihimul malaikatu, nescaya akan bersusun-susunlah para malaikat turun memberikan rahmat kepadanya. Apa maksud ayat tersebut? Ulama menyatakan qalu bi alsinatihim, mereka berkata Rabbunallah dengan lidah mereka. Summa istaqamu, kemudian istiqamah dengan iman ini. Fasaddaqu bi qulubihim, dan membenarkan dalam hatinya. Membenarkan, summa istaqamu, kemudian istiqamah bi ta'ati ala tasdiq, yaitu istiqamah dengan ketaatan kepada Allah sehinggalah ianya mati dalam keadaan beriman. Itu mana istiqamah? Mana dia benarkan, dia ucapkan dengan lidah, dia benarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amalan sehingga ianya bertemu dengan Allah. Al-iman, summa istaqamu bit-ta'ah, kemudian istiqamah dengan taat, wal ihsan, dan juga dengan ihsan, yaitu seolah-olah nampak Allah, dinamakan maqam musyahadah. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kalau ulama tasawuf dia bahas an ta'budallah ka'anna, bukan makna seperti, maka dia memberi maksud kamu beribadahlah kepada Allah kerana. Ka'anna ni ada makna kerana. Tidak semua ka'anna memberi maksud seolah-olah. Kamu beribadahlah kepada Allah kerana kamu nampak Allah. Nampak Allah dengan mana? Bukan nampak Allah nampak cahaya. Allah laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Boleh nampak Allah, ya boleh nampak Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Allah, tapi laisa kamitslihi syai'. Wala khatra ala qalbin bashar. Tidak seperti apa yang terlintas dalam hati manusia. Kita terlintas Tuhan begini, tak. Terlintas begini, bukan. Kita tak pernah dengar, tak boleh. Terlintas begini, itu bukan Tuhan. Benda terlintas dia bukan, gitu. Sebab laisa kamitslihi syai'. Sebab kita terbayang ni sebab kita nampak. Kita nampak kipas, terbayang macam kipas. Orang nampak, dia contohnya dia nampak gajah, maka dia kata Tuhan tu gajah. Dia buatlah patung gajah. Dia nampak ular, kan? Yang tolong dia agak Tuhan tu ular. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila nampak matahari, oh inilah Tuhan. Mencari Tuhan. Kemudian tiba-tiba tenggelam matahari. Dia kata takkan kejap ada, kejap tak ada Tuhan. Kemudian nampak bulan-bulan, oh ini bulan. Cantik, ini Tuhan. Tiba-tiba bila siang tak ada bulan, ini bukan Tuhan. Nampak ni? Ini mengajarkan kita istidlal ataupun nazar dalam ilmu tauhid, mencari dalil. Mengajarkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Allah berdasarkan dengan akal. Mencarikan hujjah, dinamakan istidlal. Yang kita menuntut dalil ma'rifah, mana mengenal ini. Mengenal berdasarkan dengan dalil. Oleh sebab itu, dengan dalil akal sudah sempurna juga imannya. Kalau tidak ada dalil, maka dinamakan orang itu muqallid. Dinamakan orang muqallid dalam ilmu tauhid. Kerana apa? Kalau dia tidak, ataupun biasa orang terjemah, beribadahlah kepada Allah sebagaimana seolah-olah kamu nampak Allah. Ini masyhur. Sekiranya kamu tak nampak Allah, maka Allah sentiasa lihat kamu. Anta abudallah ka'annaka tarah. Maqam yang pertama dinamakan musyahadah. Musyahadatul qalbi. Hati ini sentiasa terpandang kepada Allah, terpandang kepada kebesaran dan kehebatan Allah. Sebagaimana orang yang tenggelam dalam air tak nampak benda lain dah. Sebagaimana orang yang tenggelam dalam tauhid ini, dia tidak terpandang kepada makhluk, hanya terpandang kepada Allah. Dia nampak apa? Allah. Oleh sebab itu kalau baca kitab tasawuf, kalau dia tak pandai ilmu tasawuf, dia kata pengarang kitab tu sesat. Hamzah Pansuri contoh berkata, aku sudah bermusafir, berjalan seluruh pusuk dunia, tidak kunjumpai Allah, tetapi aku jumpai Tuhan itu dalam rumahku. Orang kata dia sesat. Sebab Allah itu hampir ngapa? Hampir dengan rahmatnya.
Bukan hampir dengan jasad, sebab Allah bukan berjasad, bukan Allah berjirim. Dan hampir dengan keampunannya. Apa nak pergi jauh-jauh? Kita nak pergi kubur sana, kubur sini, nak dapat rahmat. Apa nak pergi kubur jauh-jauh? No, ada kubur wali. Wali tu pun tak suruh kita pergi tempat dia. Jadi kita pergi kubur wali, kita pergi munajat untuk dapat rahmat Allah. Rahmat Allah dekat kubur wali ke rahmat Allah hampir dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah aku ni hampir dengan rahmat Allah. Perlu nak berhijrah jauh-jauh. Kerana nak pergi jumpa kubur wali. Tak disuruh begitu. Yang boleh ini ialah syaddur rihal, diikatkan kuat-kuat untuk bermusafir, ialah 3 masjid sahaja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kerana di situ ada berkatan yang Allah curahkan berkatnya. Allah yang telah limpahkan berkat. Oleh sebab itu kita pergi kerana telah dijanjikan berkat di situ. Kita pergi Mekah kerana telah dijanjikan, iaitu bibakkata mubarakan. Mekah itu ada berkat. Al-Madinatul Munawwarah telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat dan Allah mustajabkan. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah hampir dengan rahmat. Bermunajatlah kamu di tengah malam kerana hampirnya rahmat Allah. Bukan Allah itu berjirim, dan Allah bukan berjisim. Allah bukan berjisim. Oleh sebab itu kata Hamzah Pansuri ini, tak perlu aku berjalan jauh sebab rahmat Allah ada di rumah aku. Manakala aku salat, aku semayang, aku semua Allah. Tapi orang kata dia sesat, orang kata dia hulul. Orang kata dia hulul. Sebagaimana contohnya Al-Hallaj telah dipancung kepala sebab dia cakap bahasa orang tak faham. Dia kata ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Jadi ulama zahir pandang bahawa dia telah menjisimkan Allah, bahawa Allah ada dalam badan dia. Golongan-golongan hakikat yang ada dalam Malaysia ni pun dia faham Tuhan yang ada pada diri. Dia faham cakap Halas ni, dia pun sesat. Halas tak cakap begitu. Halas ni dia faham bahawa tidak ada dalam jubahku melainkan Allah, mana Allah ini bukan nak dicari jauh-jauh, tapi Allah hampir dengan rahmatnya, Allah hampir dengan mustajab doa, Allah hampir dengan perkenankan doa kita, Allah hampir dengan keampunannya, Allah hampir dengan keredaannya, tak payah jauh-jauh, ada pada diri kita. Kalau ini bermunajat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu ialah anak kunci syurga dalam hadis. Asnanuha, anak kunci ni dia ada gigi dia. Maka gigi-gigi anak kunci ni al-amalus salihah. Dia kalimah la ilaha illallah betul dah dibagikan anak kunci. Tapi boleh tak buka kunci buka syurga ni? Dah, kunci ni dia mesti ada gigi dia. Gigi-gigi ni ialah al-amalus salihah, iaitu amal yang salih. Faman jaa bil miftah, barang siapa membawa anak kunci, walahu asnan, sedangkan dia ada gigi-gigi dia tu. Kalau dia ada gigi, futihalahu, dibuka baginya. Tapi kalau dia ada anak kunci, sedangkan kunci ni dia ada gigi, kunci kamu tak ada gigi, tak boleh buka. Makna la ilaha illallah itu iman. Perlu dilaksanakan dengan amalan, iaitu amal yang saleh, baru boleh masuk syurga. Kalau tidak, kenal Tuhan tapi tak beramal, tak boleh buka syurga. Tak akan boleh buka. Sama balik kita qala al-musannif rahimallahu taala. Hadis kena. Ini pun betul ke hadis ataupun kata-kata ulama? Cuba kita tengok. Saya belum jumpa hadis ni lagi. Takut ini pandangan ulama. Barang siapa berkata ia, bermula iman itu lebih ia dan kurang ia, dan mati ia atas jalan dan atas halnya, dan saya dibangkitkan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada kuburnya, tersurat antara dua matanya, bahawasanya putus asa ia daripada rahmat Allah. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Sebab masalah iman berkurang dan bertambah ini khilaf ulama.
khilaf ulama. Maka tiada diperoleh ia akan syafaatku. Syekh ni mempertahankan pandangan Imam Abu Hanifah. Ini tak dijumpai hadis ni. Kita kena bukan hadis, bukan hadis. Benda bukan hadis, kita kata hadis, kita mendusta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku dengan sengaja, maka ia telah menempah tempat dalam api neraka. Wal iyazubillah. Ini tak ada dalam riwayat. Telah dicari, memang tak ada. Hanya masalah iman ini ada bertambah dan berkurang ulama. Mazhab Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari berpandangan bahawa iman ini bertambah dengan sebab bertambahnya ketaatan, berkurang dengan sebab melakukan maksiat. Jadi dalam mazhab Asy'ariyah, ilmu tauhid ni dia macam-macam mazhab. Orang Malaysia mazhab tauhid dia Asy'ariyah paling masyhur. Ada orang belah-belah negara lain, Azerbaijan lah apa semua, belah-belah dekat contohnya Almania ataupun belah Turki ke sana ni, dia masyhur dengan mazhab Maturidiyah. Maturidiyah sebagaimana sebahagian daripada belah-belah Turki ni, Maturidiyah, ataupun belah-belah sebahagian daripada Syria. Tapi masyhur negara Arab ialah mazhab Asy'ariyah. Mesir Asy'ariyah, Azhar mengajar Asy'ariyah. Morocco dia gabung, Asy'ariyah ada, Maturidiyah ada. Syekh Al-Imam As-Sanusi, pengarang kitab Ummul Barahim, dia menggabungkan dua aliran, Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Sebab Asy'ariyah ni 13 sifat saja, dia tak sampai 20, 13. Imam Abu Hasan Asy'ari tak ada 20, dia 13 sahaja. Kita belajar sifat 20, ada 20 wajib, ada 20 mustahil, satu harus. Ini gabung Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Sebab Asy'ariyah tak ada sifat ma'ani, tidak ada sifat maknawiyah. Dia tidak ada sifat maknawiyah. Asy'ariyah tak ada sifat maknawiyah. Mana kita ni bukan Asy'ariyah, kita Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dua-dua boleh. Mana bermazhab Asy'ariyah, dia tak ada sifat maknawiyah, tak ada sifat maknawiyah. Belajar tauhid mazhab Maturidiyah, dia ada sifat maknawiyah. Dan ada beberapa tambahan yang lain. Kita ada belajar bab idrak, bab takwin, ini semua dalam tambahan. Walau bagaimanapun dua-dua ni betul, sebab mereka ijtihad. Ada mazhab contohnya Ahlul Hadis, dia bukan Asy'ariyah, dia bukan Maturidiyah, Quran hadis. Betul? Ya betul, Ahlul Hadis. Imam Bukhari apa semua ni Ahlul Hadis. Dia tak ada tak ada belajar wujud qidam baqa, Quran hadis pun betul. Sebagaimana mazhab iaitu mazhab Ahmad Ibn Hanbal, dia Ahlul Hadis. Mana kalau mengaji tauhid Ahmad Ibn Hanbal, Quran hadis sah betul. Ada lagi golongan tasawuf As-Sufiyah, mereka ni juga Quran hadis saja. Golongan Sufiyah, mereka juga tidak ada sifat 20, berpegang kepada Quran dan hadis, dan mereka ini juga tidak takwil, tidak mentakwilkan, hanya berpegang laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Bagaimana? Dan dia tidak akan terjemahkan. Kalau kata yadun, yadun, tak terjemah yadun tu tangan, yadun, lepas yadun tu yadun lah. Kalau Ar-Rahman ala arish istawa, istawa lah. Apa makna istawa? Allahu a'lamu bimuradi, Allah saja yang tahu. Jadi ada 4 paling masyhur dalam tauhid, tauhid dan mazhab tauhid ni ada 4 paling masyhur. Ada 4 paling masyhur. Adapun cuba menggambarkan Tuhan begini-begini, ini golongan Mujassimah. Golongan Mujassimah menyatakan bahawa Tuhan bertampak lah apa semua ni, dia golongan Mujassimah. Tidak termasuk dalam 4 kategori mazhab tauhid yang masyhur.
Dia bukan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak menyatakan Allah bertempat. Dan sama balik kita. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah dan orang yang selari dengan pandangan Imam Abu Hanifah, annal imana la yazidu wa la yanqus. Iman ni tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebagaimana kita ni. Ni pengang kita ni cenderung mazhab Imam Abu Hanifah. Kebanyakan mazhab Imam Abu Hanifah ni Maturidiyah. Pandangan mazhab yang ketiga, al-imanu yazid wala yanqus. Iman ni bertambah, dia tak berkurang. Kalau iman ni berkurang, jadi apa pula? Jadi kafir. Gitu. Mana boleh iman ni berkurang? Boleh tak kita berkurang? Kita mengaku bahawa Allah itu asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tiba-tiba kurang kita mengaku gitu. Boleh tak? Sebab tauhid ni mesti yakin. Tauhid iman tidak akan berkurang. Yang berkurang ialah amalan. Amalan tidak berkaitan dengan iman. Oleh sebab itu pandangan yang mengatakan bahawa iman itu tidak akan berkurang. Yang berkurang ialah amalan. Ini mazhab ketiga. Mazhab yang keempat, sesungguhnya khilaf dari sudut lafaz, tapi maksud sama je. Orang ni kata tak bertambah ataupun ianya tidak berkurang. Sebenarnya iman tu tetap sama, orang semua ulama bersetuju, tapi sebenarnya sudah amalan bertambah ke amalan berkurang, itu sahaja dia kata. Dalil dalam mazhab Asy'ariyah, ayat dalam surah Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat ke atas mereka, ayat-ayat Allah ni, bertambah iman. Kalau bertambah, mesti ada berkurang. Jadi Asy'ariyah kata, kalau ada tambah, mesti ada kurang. Ayat Quran tak ada sebut kurang, hadis pun tak ada sebut. Hanya ulama Asy'ariyah ni menyebut, kalau ada bertambah, mesti ada berkurang. Maka mereka berpandangan bahawa iman ni ada bertambah, ada berkurang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Fatah ayat 4. Bertambahlah iman mereka bersama iman yang ada pada dirinya. Iman ni boleh bertambah, bermakna sebaliknya iman juga boleh berkurang. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka gementarlah hati dia. Gementar hati. Tiba kita jumpa pula satu ayat, apakah tidak dengan zikir itu menenangkan hati? Adakah ayat ni berlaku pertentangan? Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah. Sesungguhnya orang yang beriman, alladzina, yang mana orang beriman ni? Idza zukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati dia. Kata bila sebut nama Allah, tenang hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan berzikir itu menjadikan hati-hati ini mutmain, tenang. Ini ayat ni pula kata bila disebut nama Allah, gementar hati dia. Satu ayat pula bila disebut nama Allah, tenang hati dia. Macam mana tu? Jadi ulama menyebut peringkat awal orang yang berdosa, bila disebut nama Allah memang dia gementar. Gementar apa? Takutnya azab Allah, takutnya sesaan Allah, takut kemurkaan Allah. Maka ia tampil kehadrat Allah, memohon keampunan, bertaubat kepada Allah, lakukan ibadat. Bila dia lakukan ibadat, zikir, maka Allah pandang dia dengan pandang keampunan, Allah pandang dengan pandang rahman, Allah pandang dengan pandang redanya, maka terus dapat ketenangan ketika itu. Ini mesti dua proses. Proses pertama bertaman, dia teruskan zikir. Bila Allah terima saja zikir ni, Allah berikan ketenangan. Ala bi zikrillah. Untuk sampai ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, mesti melalui proses bertaubat dan beramal.
Dia tak boleh terus zikir-zikir dapat tenang. Silap gaya zikir-zikir tidur terus. Tidur terus gitu. Begitu. Itu maksud yang dihuraikan oleh ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang dipegang oleh ulama kita, iaitu Asy'ariyah, menyatakan bahawa iman ni boleh bertambah, mana bolehlah berkurang, dia kata. Manakala mazhab yang kedua, sesungguhnya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Mazhab Abu Hanifah, sama dalam kitab kita ni. Mazhab Abu Hanifah ni berkata, al-imanu huwa tasdiqul jazim. Apa maksud iman? Tasdiq, membenarkan, jazim, putus. Kalau dia dah putus, boleh ke tambah, boleh kurang? Nampak tu? Kita mengaji ilmu tauhid mesti akidah kita i'tiqad al-jazim, putus, tak berganjak. Bila dah tak berganjak, dia boleh ke berkurang, boleh ke bertambah? Hujah Imam Abu Hanifah konkret juga, dia hujah dia kuat. Kemudian orang tanya Imam Abu Hanifah, macam mana firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Surah Al-Anfal tadi, ayat yang kedua. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Apa maksud bertambah? Tuan Syekh kata tak iman ni, dia bila dah tasdik, takkan bertambah dan takkan berkurang. Dia begitu, takkan berganjak. Itu ayat Quran tu macam mana? Imam Abu Hanifah kata, maksud ayat tersebut, zada ma yu'minuna bihi, bertambah atas apa yang ia imankan. Bukan iman tu pertama, bertambah lagi imannya, apa yang diimaninya. Bila dia datangkan dalil-dalil, kita bertambah keyakinan kita. Bukan iman tu yang bertambah, keyakinan kita itu akan naik. Mula-mula kita belajar, kita tahu satu dalil, kemudian kita belajar lagi, oh dalil lagi, kita belajar lagi, menguatkan atas apa yang kita imankan. Itu makna bertambah. Imam Abu Hanifah kata, faziyadatu huna bisabab ziyadati ma yu'minuna bihi min ayatillah. Yang maksud tambah ini lah bertambah apa yang telah diimaninya menerusi ayat-ayat Allah. Ini Imam Abu Hanifah gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mazhab yang ketiga, iman itu bertambah dan tidak akan berkurang. Kenapa? Dia kata iman itu takkan perkataan. Kita tuturkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah kita ucapkan, boleh tambah ke kalimah tu? Adakah kita nak tambah wa aliyan waliyullah macam Syiah? Tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tambah? Tak ada tambah, tak ada kurang. Adapun amal soleh boleh bertambah, boleh berkurang. Tapi iman dia, iaitu kalimah syahadah, kuat juga hujah dia. Kuat juga hujah. Kesimpulannya, mazhab yang keempat kata, di sudut beza, di sudut lapas saja, maksud semua orang sepakat, iman tetap beriman. Iman tetap beriman dengan kalimah syahadah tersebut dan perlu diamalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan hadis dia kata, bermula iman itu menegahkan daripada kebinasaan. Kalau kita beriman, maka Allah selamatkan kita. Sebagaimana firman sabda Nabi SAW yang diriwayatkan pada Sayyidina Utsman bin Affan, katanya, qala Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Rawahu Muslim. Sabda Nabi SAW, barang siapa mati sedangkan ia beriman tiada Tuhan melainkan Allah, natijah dia dakhalal jannah, masuk syurga. Mana bila dia beriman ni, menegahkan daripada kebinasaan, termasuk kebinasaan di akhirat. Barang siapa yang memperdayakan ianya, ia akan seseorang
Kalau dia menzalimi orang, laki-laki daripada darahnya, mana dia zalim orang, dia bunuh orang atau seumpamanya, atau dibunuh akan dia, ini pun hadis ni diambil mafhum saja, maka aku itu jauh daripada orang yang membunuh itu, dan jika ada yang diperbuatnya itu kafir sekalipun. Nabi SAW berlepas diri. Kita orang Islam tak akan inai orang. Kalau pegang Islam, Islam tak akan inai orang. Orang Islam tak akan nak bunuh sewenang-wenang. Bunuh ni kena murtad. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh, memerangi orang kafir. Kafir mana? Memerangi orang. Memerangi orang yang murtad. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucap kalimah syahadah, maka terpeliharalah darahnya. Kan? Kalau kita baca hadis tu, orang mana yang tak mengucap kalimah syahadah ni, darah dia halal lah. Itu jadi Daesh. Dia tak gabungkan dua hadis. Hadis itu memberi maksud berkaitan tentang orang yang murtad. Apabila dia murtad, ya, ataupun di dalam medan peperangan, apabila kita memerangi kafir harbi, bila kita nak bunuh, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh bunuh. Dia nak menipu ke apa semua, itu dia dengan Allah. Satu orang, seorang sahabat, bila musuh begitu, dia bunuh juga. Dia kata nak mengelak daripada aku bunuh dia. Nabi SAW terus panggil, adakah kamu telah membunuh orang yang mengucapkan syahadah? Wah, Rasulullah dah pedang ada dekat tengkuk dia, dekat badan dia ni. Memanglah dia kata asyhadu. Dia takut mati. Apakah perlu kita membelahkan dadanya untuk mengetahui dia ikhlas ataupun tidak? Sampai Islam pandang pada zahir. Pandang zahir. Sama balik kitab kita. Tak boleh orang kafir pun kita tak boleh bunuh. Adapun dalil-dalil yang suruh bunuh tu ialah orang murtad ataupun orang kafir harbi di dalam medan peperangan. Hadis telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan iman itu mengeliling ia akan dia dengan murah. Orang yang ada iman ni dia seorang pemurah, seorang yang dermawan, murah hatinya, lembut hatinya beriman, lembut hatinya beribadat kepada Allah, lembut hatinya kembali kepada Allah, lembut hatinya kepada manusia, menolong, dan malu, dia dah malu, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan kafir dan mengiling kufur, akan mengiling ia akan dia dengan kikir. Tapi orang yang kufur pada Allah ni, dia jadi orang yang tidak dermawan, orang yang kedekut dan keras hatinya, dan jahat perangai dia. Jadi orang tak beriman ni perangai dia hodoh. Kalau orang beriman, perangainya baik. Gitu. Hadis apabila masuk isi neraka ke apabila masuk isi syurga ke dalam syurga dan isi neraka ke dalam neraka, maka menyuruh Allah Ta'ala akan bahawa keluar ia daripada neraka barang siapa yang ada dalam hatinya seberat zarah daripada iman. Orang yang ada seberat zarah, sebesar biji sawi ataupun sebesar atom lah, kecil je, ada sedikit sahaja beriman kepada Allah, maka ini akan dikeluarkan oleh Allah daripada api neraka. Tapi masuk neraka dululah. Dia tetap masuk neraka. Bila dia nak masuk neraka, kemudian dikeluarkan oleh Allah, maka tertulis di dahinya al-jahannamiyun. Kat dahi mereka ni tertulis jahannamiyun, bekas penghuni neraka nama dia. Banduan lah macam kita. Jadi bila jahannamiyun masuk syurga, pakai orang tengok dia, kata dia rasa orang tengok dia, dia rasa malu, sehingga memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, hilangkanlah tanda jahannamiyun di dahi-dahi kami ya Allah. Maka Allah telah menutupkan syurga dengan seperti asap yang menutupkan. Bila asap ni sehingga tak terpandang, tak nampak di antara satu sama lain, dan Allah menghilangkan tanda jahannamiyun di dahi mereka. Kemudian Allah angkatkan hijab ini, mereka pun bergaul, tak tahu dah, tak kenal mana bekas penghuni neraka, yang mana memang asal daripada syurga. Itu nikmat dan redha Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana bil rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.